Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Afidatun. Saya Nora Syikin binti Muhammad Sarap, bernama matrik C18E0231. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan latihan industri yang mana saya telah melaksanakan latihan industri di Balai Seni Lukis Sabah. Okey. Pada hari ini juga saya akan membentangkan 5 perkara iaitu pendahuluan, pengenalan syarikat, tugasan yang telah dilaksanakan semasa berada di Balai Seni dan juga pengalaman dan aplikasi bidang pengajian, kesimpulan dan cadangan. Baiklah, untuk pendahuluan, latihan industri merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilaksanakan oleh semua mahasiswa dan mahasiswi dalam program-program pendidikan yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi IPT. Latihan industri ini juga merupakan tempat atau sesebuah organisasi bagi para mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan latihan praktikal untuk memberi pendedahan berkaitan dengan alam pekerjaan. Seterusnya, latihan industri juga dilaksanakan bagi meningkatkan mutu kualiti kerja para graduan dan program ini juga memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mengaplikasikan bidang pengajian yang telah dipelajari ke dalam alam pekerjaan. Seterusnya, objektif latihan industri. Latihan industri dapat meningkatkan kualiti kerja graduan dan juga dapat memberi pendedahan berkaitan dengan alam pekerjaan yang sebenar kepada mahasiswa dan mahasiswi. Seterusnya, latihan industri juga dapat memberi ilmu pengetahuan, pengalaman bekerja dalam sesebuah organisasi dan kemahiran bekerja. Dan akhir sekali, objektif latihan industri adalah memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk mengaplikasikan bidang yang telah dipelajari ke dalam alam pekerjaan. Seterusnya, kepentingan latihan industri. Latihan industri penting kerana ia dapat menambah dan meluaskan ilmu pengetahuan teori alam pekerjaan dan juga kemahiran pelajar serta menambah kemahiran teknikal mereka. Selain itu, latihan industri ini juga dapat membina dan memantapkan diri pelajar agar lebih yakin untuk melakukan sebarang tugasan yang telah diberikan. Dan akhir sekali adalah meningkatkan prestasi dan kualiti kerja pelajar yang mana segala kemahiran yang diperoleh dapat digunakan semasa mendapatkan kerja yang sebenar. Seterusnya kita beralih kepada bab 2 iaitu pengenalan syarikat. Okey, baiklah. Balai Seni Lukis Sabah telah ditubuhkan pada tahun 1984 oleh Allahyarham Datuk Muhammad Yaman Haji Ahmad Mus, yang mana dahulu galeri Balai Seni Lukis Sabah ini ditempatkan di Museum Sabah sebelum ia berpindah di bangunan Balai Seni pada tahun 2012. Reka bentuk bangunan Balai Seni pula diambil daripada wakid iaitu bakul padi. Seterusnya juga Balai Seni Lukis Sabah mempunyai 4 aras yang mana aras utama iaitu aras pertama adalah tempat penyimpanan karya-karya lukisan dan aras kedua adalah lobi utama seperti kaunter penjualan tiket dan juga Karai 84 iaitu kedai cenderamata. Yang seterusnya pula adalah aras 3 galeri umum dan aras 4 adalah galeri Yaman. Lokasi Balai Seni Lukis Sabah terletak di Batu 2 Jalan Penampang, Kota Kinabalu, berhampiran dengan Arkib Negara dan juga Arkib Negeri. Misi Balai Seni Lukis Sabah adalah mempromosikan seni visual, etnik dan juga menggalakkan dan membangunkan kreativiti seni artistik, meningkatkan kepekaan dan aspirasi seni, memelihara aktiviti seni, memberi penghargaan kepada penyumbang seni, meningkatkan nilai ekonomi seni. Visi Balai Seni Lukis Sabah pula adalah Sabah kaya dengan seni visual. Objektif Balai Seni ini adalah
menjadikan Sabah pusat kecemerlangan seni visual etnik di Malaysia menjelang tahun 2020. Carta organisasi Balai Seni ini adalah Meki Epison merupakan pengurus besar Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah kerana Balai Seni Lukis merupakan salah satu organisasi di bawah Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Seterusnya, pengarah Balai Seni ini adalah Puan Sarah Elisha Ahmad Shah. Penolong pengarah Balai Seni pula adalah Cik Eva Anani Bagai, dan yang di sini merupakan kaki tangan Balai Seni. Seterusnya kita beralih kepada tugasan, yang mana tugasan ini yang telah saya laksanakan sepanjang berada di Balai Seni Lukis Sabah. Yang pertama, membantu dalam proses instalasi chandelier rumah bajau sama, iaitu saya telah melakukan penyediaan bahan untuk chandelier. Seterusnya, menyediakan draft ucapan pengacara Majlis KPTNS, yang mana saya telah menyediakan draft ini untuk kegunaan pengacara majlis semasa pelancaran karya perdana tahunan Negeri Sabah. Selain itu, saya juga membantu menggantung karya pameran kaligrafi di galeri umum pada bulan Mac yang lalu. Selain itu juga saya menyertai bengkel fotografi Canon dan menyediakan teks ucapan promosi program KPTNS bagi Duta Bahasa Lembaga Negeri Sabah. Selain itu, saya juga ditugaskan untuk melihat dan meneliti jika terdapat kesalahan info pada label pameran. Seterusnya, menyusun atur meja dan kursi untuk program MBJ. Selain itu, saya juga menghadiri seminar Ekadasa Sabah Maju Jaya, yang mana ia dihadiri oleh kaki tangan pentadbiran awam di negeri Sabah khususnya. Seterusnya, saya juga membantu mengatur untuk membuat persediaan majlis pelancaran KPTNS melalui live FB dan juga menurunkan karya pameran di Galeri Yaman, yang mana jika berakhir sesebuah pameran yang dilaksanakan di Balai Seni, karya-karya itu akan diturunkan dan digantikan dengan pameran yang baru. Oleh itu, penurunan karya ini adalah amat penting untuk dilakukan. Okey, baiklah, saya teruskan dengan tugasan yang telah dilaksanakan. Saya juga telah diberi tugas untuk melakukan aktiviti gotong royong, memasak dan mengagihkan bubur lambung semasa bulan Ramadan. Tetapi selain itu juga pada hari yang sama, saya dan kaki tangan yang lain menyediakan penyediaan untuk pelancaran majlis pameran Japan Foundation Kuala Lumpur. Seterusnya juga saya menjaga kaunter penjualan tiket masuk ke Balai Seni Lukis Sabah. Dan semasa berada di sini, saya juga ditugaskan untuk membuat caption untuk dokumentasi pameran yang dilakukan di Pusat Kebudayaan Bajau Sama di Tuaran. Seterusnya, semasa berada di situ, kami akan melawat kawasan pameran di Pusat Kebudayaan Bajau Sama dan merekodkan segala data-data artifak pameran untuk dilakukan label ataupun caption pameran. Seterusnya, saya juga merekodkan data maklumat karya bagi pameran. Dan kita beralih kepada pengalaman dan aplikasi bidang kajian. Apa yang saya dapat semasa berada di Balai Seni Lukis Sabah adalah saya dapat menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan karya-karya pameran, yang mana koleksi-koleksi karya pameran yang ada di Balai Seni mempunyai variasi yang tersendiri, khususnya dalam etnik-etnik Sabah.
Selain itu juga saya dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan pengunjung, yang mana jika saya menjaga kaunter tiket, mereka akan bertanyakan pameran apa yang sedang dilakukan ataupun sedang berjalan di balik seni lukis Sabah. Seterusnya saya juga dapat mempelajari teknik pengurusan dan penurunan karya. Dan akhir sekali, saya juga dapat merasai alam pekerjaan yang sebenar, yang mana jika kita lihat sendiri, pekerjaan alam yang sebenar dengan pekerjaan semasa saya melakukan kerja seperti semasa bekerja melakukan siap adalah berbeza, yang mana latihan industri ini memberikan pengalaman bekerja yang sebenar. Seterusnya, aplikasi bidang kajian. Saya dapat Balai Seni Lukis Sabah mempunyai prosedur tersendiri dalam menjaga koleksi-koleksi pameran. Dan ini adalah saya dapat aplikasikan dengan apa yang telah saya pelajari melalui pembelajaran museum dan galeri. Seterusnya, pengurusan pameran sebelum, semasa, dan selepas pameran dilaksanakan. Ini juga saya dapat aplikasikan dengan apa yang telah saya belajar di dalam kursus museum dan galeri. Dan akhir sekali adalah Balai Seni Lukis Sabah tidak hanya tertumpu kepada lukisan semata-mata, yang mana ianya melibatkan warisan dan kebudayaan etnik Sabah. Oleh itu, saya dapat aplikasikan bidang warisan saya, yaitu warisan budaya, dalam alam pekerjaan ini semasa saya berada di latihan industri. Oke, baiklah. Kesimpulannya, program latihan industri sememangnya amat penting kepada semua graduan kerana dapat membantu pelajar untuk merasakan alam pekerjaan yang sebenar. Dan juga latihan industri ini dapat meningkatkan kredibiliti pelajar dan meningkatkan kemahiran teknikal kerana pelajar dapat menggunakan segala ilmu yang telah dipelajari semasa berada di tempat latihan industri. Cadangan saya kepada Balai Seni Lukis Sabah adalah Balai Seni Lukis Sabah haruslah meningkatkan cara untuk mempromosikan pameran dan juga aktiviti yang dijalankan agar para pengkarya di setiap penjuru daerah dapat mengikuti perkembangan semasa Balai Seni. Seterusnya, Balai Seni ini juga haruslah memperbanyakkan cenderamata yang berunsurkan Balai Seni Lukis Sabah. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.